Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keilmuan dan salam perpaduan. Yang arif memastikan kebenaran panel hakim. Yang setia dengan jam ranjingnya tidak lain tidak bukan saudari penjaga masa. Yang saya kasihi bangsa pembaca cerita dan hadirin warga dewan sekalian. Kami dari kumpulan 2 akan menyampaikan cerita bertajuk Belusung Karya Aina Hawani. Di dalam sebuah perkampungan, tinggal seorang kanak-kanak bernama Hidayah bersama keluarganya. Hidayah merupakan anak sulung dan mempunyai 6 orang adik-beradik. Keluarga Hidayah miskin semenjak ayahnya jatuh sakit 2 tahun lalu. Kini, emaknya sahaja yang menjadi sumber pendapatan kepada keluarganya. Pada suatu hari, Hidayah berjalan kaki ke sekolah yang tidak jauh dari rumahnya. Tibanya di sekolah dan kaki Hidayah tersadar seketul batu sehingga menyebabkan dia terjatuh. Pavitra si binatangnya segera menuju ke arah Hidayah dan membantu Hidayah mengangkat bukunya yang bertaburan. "Awak tidak apa-apa, Hidayah," ujar Pavitra. "Saya baik-baik saja," jawab Hidayah dengan raut muka seketika. Ada? Hidayah, beg awak ni buruklah, Hidayah. Beli sajalah beg baru. Dasar orang miskin, hedik bagi. Air muka Hidayah terus bertukar menjadi sedih dan segera melarikan diri menuju ke kelasnya. "Tidak baiklah awak ni berkata begitu kepada Hidayah. Mesti dia rasa sedih," kata Sibi kepada Balkis dengan reaksi marah. Kemudian, mereka semua pergi meninggalkan Balkis dan mula mencari Hidayah. "Ke manakah Balkis pergi? Ke manakah Hidayah pergi?" "Sudah mesti dia rasa sedih dengan kata-kata Balkis itu," ujar Liven kepada rakan-rakannya. Tiba-tiba, mereka terdengar suara seorang perempuan sedang menangis di kawasan tangga. Liven segera pergi ke bawah tangga dan ternampak Hidayah sedang menangis isak-isak seorang diri. Rakan-rakannya yang lain turut pergi ke Hidayah dan memeluk Hidayah sambil berkata, "Tidak mengapa, Hidayah. Awak seorang perempuan yang kuat. Usahlah ambil hati dengan kata-kata basi sebentar tadi. Kami semua ada bersama awak." Hidayah perlahan-lahan berhenti menangis dan mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakannya. Di dalam kelas, Cikgu Aina ingin membuat pemilihan wakil untuk bertanding dalam pertandingan sajak yang akan berlangsung pada 2 minggu lalu. "Siapa mahu menyertai pertandingan sajak?" soal Cikgu Aina kepada kelas 4 Agena. Sepatah kilat, Balkis mengangkat tangannya dan menawarkan diri untuk mewakili kelasnya. "Ada siapa-siapa lagi yang berbakat dalam bersajak?" soal Cikgu Aina sekali lagi sambil memandang Hidayah. Cikgu Aina mengharapkan Hidayah mengangkat tangan kerana dia sangat berbakat dalam bersajak. Disebabkan sifat Hidayah pemalu itu, dia sangat malu untuk menawarkan diri sehinggalah Cikgu Aina berkata, "Hidayah boleh cuba?" Hidayah tertinggal-tinggal lalu hanya mengangguk sambil memandang bawah. "Baiklah kelas, mari kita dengan Hidayah dan Balkis mendeklamasikan saja." "Sahabat, bagaikan lilin yang menyinari hidupku. Tatkala diriku dalam kesedihan, kau hadir membawa kegembiraan, bagaikan tibanya pelangi selepas hujan." Kelemahan diriku, kelebihan dirimu menjadi pelengkap hidupku. Saat ku hanyut di bawah arus, kau membawaku menuju pintu keluar. Gelak, ketawa dan tangisan sentiasa dikongsi bersama. Berharap kita bersama sehingga bila-bila. Terima kasih sahabatku, kau anugerah dan ilahi buat diriku. "Syabas Hidayah dan Balkis, cikgu bangga dengan kamu berdua. Teruskan usaha," kata Cikgu Aina kepada Hidayah dan Balkis.
Hidayah hanya tersenyum malu manakala Balqis tersenyum sinis sambil menjeling ke arah Hidayah. Cikgu mahu kamu berdua terus berlatih untuk menang kerana pemenang akan mendapat sebuah beg berjenama sneaker yang sangat cantik dan berkualiti, kata Cikgu Aina dengan perasaan teruja. Riak muka Hidayah terus berubah menjadi sangat gembira mendengar kata-kata Cikgu Aina. Betul kan Cikgu? Saya tidak sabar mahu bertanding dalam pertandingan itu, ujar Hidayah dengan sangat gembira. Hidayah segera memberitahu rakan-rakannya tentang berita gembira itu. Rakan-rakannya sangat teruja dan memberikan kata-kata semangat kepada Hidayah. Saya yakin awak boleh menang dalam pertandingan itu, Hidayah, kata Lindbergh. Marilah kita sama-sama membantu Hidayah berlatih sehingga dia boleh menang, ujar Pavitra kepada rakannya. Setuju? Kata rakan-rakan yang lain serentak. Kita boleh berlatih pada waktu petang di taman pada setiap hari, kata Vania. Saya setuju, bolehlah saya berlatih seperti berada di hadapan orang ramai nanti, kata Hidayah sambil tersenyum. Pada setiap petang, Hidayah bersama rakan-rakannya berlatih di taman. Saya berasa gemetar hendak bertanding itu, kata Hidayah dengan riak muka risau. Tidak mengapa Hidayah, kami yakin awak boleh memenangi pertandingan itu. Usah fikir tentang orang lain, awak hanya perlu bertumpang pada diri sendiri sahaja, kata Lindbergh. Wajah Hidayah yang takut itu terus berubah menjadi gembira selepas mendengar kata-kata Lindbergh. Tiba-tiba, kedengaran suara perempuan ketawa dari arah belakang mereka. Kamu fikir Hidayah boleh salahkan saya esok? Mestilah tidak, kerana saya pelajar cemerlang dan selalu terima pujian dari cikgu-cikgu lain, kata Balqis dengan angkuh sekali. Hidayah yang mulanya tertunduk malu tiba-tiba menolak badan Balqis sehingga dia rebah ke tanah. Awak ada masalah ke dengan saya? Saya tidak pernah mengganggu awak. Kenapa awak selalu ganggu saya? Ujar Hidayah dengan nada yang tinggi. Awak tunggulah nanti awak hari esok, kata Balqis kepada Hidayah dengan muka marah. Hidayah mahu menolak Balqis sekali lagi tetapi ditahan oleh rakan-rakannya. Balqis pun segera melarikan diri. Pada keesokan harinya, Hidayah berasa sangat gemetar manakala Balqis kelihatan sangat tenang. Balqis cuba menarik muka daripada Hidayah. Namun, Hidayah tidak mengindahkan Balqis dan hanya fokus pada teks sajaknya supaya dia dapat menghafal teks dengan lebih baik. Tiba giliran Hidayah, dia berjaya mendeklamasikan sajak dengan sangat baik serta menerima tepukan gemuruh daripada guru-guru dan rakan-rakan. Kini giliran Balqis pula dipanggil. Balqis sempat menjeling ke arah Hidayah, namun Hidayah hanya membalas dengan senyuman. Ketika Balqis melangkah naik ke atas pentas, semua penonton bersorak untuk dirinya kerana Balqis sangat terkenal dengan kebijaksanaannya. Pada permulaannya, Balqis membaca sajak dengan sangat lancar. Tiba-tiba, mikrofon yang digunakannya tidak berfungsi. Disebabkan itu, Balqis hilang tumpuan dan terlupa teksnya. Balqis mula rasa gemetar dan cuba sedaya upaya untuk mengingat kembali sajaknya. Usahanya selama ini hanya sia-sia kerana tidak ingat tentang sajaknya sehingga tamat tempoh masa yang ditetapkan. Bak kata pepatah, malang tidak berbau. Balqis berasa sangat malu, lalu segera berlari meninggalkan pentas tersebut. Hidayah yang memerhatikan kejadian itu berasa simpati terhadap Balqis. Tibalah waktu penyampaian hadiah, Hidayah mula mencari-cari terlibat Balqis yang menghilangkan diri begitu sahaja. Namun begitu, Balqis tidak menghadiri sesi penyampaian hadiah. Ketika guru bersama mengumumkan pemenang pertandingan tersebut, nama Hidayah dinobatkan sebagai juara. Hidayah terpinga-pinga, seakan tak percaya perkara yang didengarnya. Tanpa disedari, air mata Hidayah mula mengalir kerana dia sangat gembira. Akhirnya, Hidayah berjaya mendapatkan beg yang sudah lama diidamkan. Tibanya dia di rumah, Hidayah sangat gembira menunjukkan begnya kepada keluarganya. Ibu dan ayahnya berasa sangat gembira dengan pencapaian anaknya. Pada keesokan harinya di sekolah, semua rakan Hidayah mengucapkan tahniah kepadanya. Guru-guru juga turut mengucapkan tahniah kepada Hidayah dan mula memuji kesungguhan Hidayah. Setibanya di kelas, Hidayah mencari-cari Balqis. Balqis, awak okey? Kemana awak pergi semalam selepas membuat persembahan? Kata Hidayah kepada Balqis yang hanya menundukkan pandangannya. Tiba-tiba
Tiba-tiba Balqis memeluk Hidayah sambil berkata, "Maafkan saya Hidayah, saya tidak mahu, saya tidak patut memandang rendah kepada awak dan saya berjanji saya tak akan mengulang lagi kesilapan saya." "Tak mengapa Balqis, kita boleh jadi kawan kan? Saya mahu juga berkawan dengan orang pandai seperti awak ni," ujar Hidayah sambil tertawa kecil. Mereka berdua tersenyum gembira dan saling bersalaman. Sejak kejadian itu, mereka mula berkawan rapat dan selalu bermain bersama-sama pada waktu petang. Pada suatu hari, Balqis datang ke rumah Hidayah. "Assalamualaikum, Hidayah ada di rumah?" kata Balqis di hadapan rumah Hidayah. "Waalaikumsalam," jawab Mak Hidayah. "Balqis rupanya cepatlah masuk ke dalam rumah," ujar emaknya lagi. "Hidayah, ini kawan kamu Balqis datang," teriak emaknya memanggil Hidayah. Balqis, ada apa datang ke rumah saya?" tanya Hidayah dengan nada terkejut. "Sebenarnya saya datang ke sini mahu memberi awak sedikit hadiah sebagai tanda maaf daripada saya," jawab Balqis. Kemudian Balqis mengeluarkan sebuah beg kertas lalu memberikannya kepada Hidayah. "Wah, terima kasih Balqis," kata Hidayah dengan nada teruja. "Bukalah beg tu," kata Balqis. Hidayah membuka beg kertas itu perlahan-lahan. "Wah, banyaknya ajar yang awak berikan. Saya sangat suka," ujar Hidayah. Secara tiba-tiba, Hidayah bangun lalu pergi ke hadapan Balqis dan memeluknya sambil mengucapkan terima kasih kepada Balqis. "Hadiah ini sebagai tanda mohon maaf saya terhadap semua kesilapan yang saya telah lakukan kepada awak. Saya harap awak dapat maafkan saya," kata Balqis dengan nada yang rendah. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami.